Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang tidak mampu kita hitung. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup. Tak ada nikmat yang lebih besar melainkan nikmat hidup. Yang mana nikmat hidup itu kita rasakan bahawa hidup ini kepunyaan Allah. Itu harus kita fahami. Maka kita memuji dalam hidup yang dibagi itu adalah mentajalikan dia yang hidup, dia yang memuji diri dia sendiri. Di situlah yang manis, tiada pahit, ya. Selawat dan salam kita kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dia, alul bait dia, keluarga-keluarganya. Semua kita mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Pada petang yang mulia ini kita benar-benar merasakan bahawasanya kita ini dikurniakan Allah nikmat yang amat besar, yang seperti mana disebutkan tadi, iaitu nikmat di kurniaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hidup, dalam hidup ini kita merasakan adalah sebenar-benarnya daripada hidup yang diberikan daripada Allah kepada kita, hingga merasakan kita bahawa hidup ini kepunyaan Allah 100%, ya. Kita rasakan hidup ini kepunyaan Allah. Kita tidak rasa memiliki hidup. Kerana ini sekarang ini susah untuk kita memahami, untuk kita fahami dalam kehidupan kita ni. Selalunya kita menganggap kehidupan kita ini adalah hak untuk kita menyatakan bahawa kitalah yang hidup ni, kitalah hidup dan kita boleh berbuat sesuka hati kita, ya. Itulah puncanya hidup kita ini jadi rosak. Kita lihat macam mana Nabi Adam itu ditempa jadi patung dan tidak boleh. Gitulah kita. Adam ni maknanya kita gitulah. Belum dimasuk roh. Belum dimasuk roh lagi, belum lagi. Itulah kita sebenarnya. Bila kita dah dimasukkan tadi roh dari sisi Allah Subhanahu wa taala, barulah berguna kita, ya. Itu semua dah disusun oleh Allah, iaitu perjalanan kehidupan kita. Asra, dia yang memperjalankan. Semenjak dimasukkan roh tu ke dalam diri Adam ataupun diri kita, maka semenjak itu dia akan menyebut Alhamdulillah, di mana dia merasakan benar-benar nikmat yang besar, ya. Jadi adakah kita sampai di situ kesyukuran kita? Kerana pertama Allah suruh kita bila masuk roh kita ucapkan apa? Nabi Adam masukkan roh, kita sebut apa? Alhamdulillah tu makna rahsia tu, nyawa tu, rahsia hidup tu Allah masukkan rahsia hidup kepada Adam. Jadi dia merasai, ya, rahsia Allah tadi, ya, iaitu hidup tu tadi ke dalam. Dan tetap juga Adam tu tadi dia tidak merasa kehidupan tu kepunyaannya. Lalu dia menyebut kalimah yang diajar Allah SWT,
menunjukkan alhamdulillah aku memuji aku. Aku memuji aku. Dia itulah yang memuji dirinya sendiri yang layak. Kalau konsep daripada yang terjadi kepada kita pula daripada kasih sayang ibu dan abah kita, Rahman dan Rahim yang Allah Ta'ala letakkan, lalu bersama, lalu terpancar. Kasih sayang itu keluar benih, benih itu antara Nur Muhammad dengan Nur Zat Allah Ta'ala, berada dalam rahim mak kita. 40 hari, 120 hari Allah masukkan daripada roh Islam. Maknanya proses tu semuanya proses tu semua daripada Allah. Tak ada satu pun. Jadi apa yang katakan kalau kita kata kita ni ada, Adam tu sendiri pun patung. Tak pun patung pun dibuat daripada bancuan tanah liat, api, air hangat, air tanah, angin, kan? Itu pun Allah Ta'ala punya. Itu. Jadi tak ada istilah kalau kita dah kenal diri, kenal Allah ni, kita ada rasa lagi bahawa tu diri kita ni, maka tu kalimah tu yang suci tadi, yang naik langsung kepada Allah kalau kita faham la ilaha illallah. Jadi Allah tu kan qarib, Allah tu dekat. Bila kita faham, itulah dia. Mula-mula yang Allah jadikan, jawab Cik Kamal, jawab. Jadi konsep tu tadi daripada Nur Muhammad, Allah jadikan mula-mula sekali Nur Muhammad. Waktu tu belum ada apa-apa lagi. Allah Subhanahu Wa Taala belum menciptakan apa-apa lagi. Arash tak ada, kalam tak ada, apa ni, syurga tak ada, neraka tak ada, semua tak ada. Semuanya tak ada. Allah sendiri. Dia asyik pun asyik dengan dia. Dia maha sempurna, dia tak memerlukan lagi apa-apa. Maka dalam dia asyik tak entah berjuta tahun, lalu Allah jadikan yang pertama tu, iaitu daripada Nur Zat dia. Nur Zat dia. Zat dia memang tak boleh nak kita kaji lah. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan, kan? Tu. Maka dia nak zahirkan tadi. Nak zahirkan tu, dia zahirkan Nur Zat dia. Dan di Nur Zat dia tu berserta dengan Nur Zat dia tu, dia keluar macam kembar lah. Percikkan lagi Nur Muhammad. Tu yang mula-mula Allah jadikan. Ada yang jalan cerita kata Nur Muhammad. Tapi nak kena faham lagi supaya kita tak lari tajuk. Lebih tepat lagi biar Nur Zat Allah Ta'ala. Kalau sebut Zat kan macam seolah kita kena kaji Zat kan. Baik-baik Nur Zat Allah Ta'ala dan Nur Muhammad. Dua. Sebenarnya dia satu. Cerita menceritakan dia ni mengatakan dia dulu, Nur Zat Allah Ta'ala kata aku dulu, Nur Muhammad kata aku dulu. Nanti kita biasalah dengar cerita. Kemudian bila dah menyorok Nur Muhammad, Nur Zat Allah Ta'ala, jumpa mana aja menyorok sekian alam, semua tahu Nur Zat Allah Ta'ala. Jadi Nur Muhammad pula cari pula Nur Zat Allah Ta'ala, tak jumpa-jumpa. Entah berentah, kita pun tak tahu berapa juta tahun kan. Proses cerita ni tadi. Lama-lama Nur Zat Allah Ta'ala terzahir. Maka Nur Muhammad terus mengakui asyhadu al engkau lah. Maka dijawab oleh Nur Zat Allah Ta'ala wa asyhadu an Muhammad Rasul. Itu cara syahadat yang asal, yang tak ada berhuruf. Ya, maknanya gitulah. Dia mengakui. Jadi kita bila syahadat, dalaman kita kena gitu. Nur Muhammad yang menunjukkan sifat dia juga kepada Zat tu. Dan Zat mengakui bahawa engkau sifatku, penzahiranku. Sifat. Nyatulah benda tu di dalam diri Muhammad dan Nur Zat Allah Ta'ala. Jadi dalam diri Nur Muhammad ada Nur Zat, dia yang boleh sampai kepada Zat. Itu
Itu jalan dia kan. Jadi kalau kita masih lagi kurang faham, ada satu istilah yang Rasulullah bagi tahu, mana pertama Allah jadikan nur. Cuba kita buat nur. Kita buat nur, waktu tu belum ada apa-apa. Yang Allah jadikan Allahu nurus samawati wal. Mana belum ada lagi, semua langit dan bumi semua belum ada. Yang ada Allahu nur. Mana cuba kita kalau tak faham, mana ni sekian alam ni penuh dengan nur tak? Ke dia jadi yang lain dulu? Tadi kita dah cerita Adam tu tubuh, ya. Itu yang apalah, yang terawal Allah jadikan adalah nur ko. Betul. Jadi sekian alam ni saya dah ceritakan tadi. Kalau macam ni gelas kan, mana sekian alam kita kena buatlah bentuk jernih. Dan dalam ni belum ada apa-apa. Luasnya seluas-luas, maknanya tak boleh nak digambar. Seluas-luas sekian alam ni, dia pula makin nur tu makin besar. Lepas bila Allah jadikan mula-mula Allahu nur, baru langit. Langit dulu berlapis-lapis. Tingginya nak digambarkan, setiap satu lapis langit ke satu lapis langit 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan kali 7 apa? Lepas tu ada lapisan nur pula. Lapisan nur beribu lapisan, 3000 ke macam tu lah. Setiap satu lapisan nur tu 500 tahun perjalanan juga. Tak terkira kita punya luas sekian alam ni. Tapi ni saya nak bagi tahu ni, maknanya sekeliling kita ni semua nur, betul? Belum ada lagi semua dalam. Dia maknanya dia menutupi ruang lingkup tu, maknanya semua tu adalah nur. Lagi kalau kita nak gambarkan, bila daripada nur tu samawati wal, langit dan bumi di dalam tu berlapis-lapis. Ada tingkatan-tingkatan yang Allah Ta'ala jadikan tu semua daripada jadi syurga ke, neraka ke, aras ke, apa lagi? Satu muntaha ke, apa lagi? Semua duduk di dalam liang lingkup nur tu. Jadi yang mula-mula Allah jadikan Allah jadikan apa? Iaitu nur tu tadi. Jadi ni dalam tu ada, barulah dijadikan aras apa semua berlapis-lapis sampai ke bumi ni, 7 lapis bumi pula lagi. Bumi adalah kecil. Kecil. Planet-planet lain lebih besar pada bumi. Semua duduk di dalam liang lingkup yang nur pertama yang Allah jadi nur sekali. Saya nak buat besar lagi tak boleh mampu. Ni lah kita gambarkan. Jadi dalam tu ada syurga, ada bumi, ada neraka, semua dalam. Pada masyarakat semualah sudah dalam. Jadi kalau kita misal kata kita tak kenal, kita tak faham, kita bermain kat dalam ni. Assalamualaikum. Duduklah. Tak payah alih, duduklah. Nak alih. Jadi bila dia dah duduk dalam tu, kita tak sedar ada matahari, ada bulan, ada bintang dalam tu. Kita ingat dia matahari itu ada cahaya dengan sendiri. Sebenarnya dia kan, saya dah cakap pertama dijadikan Allah Ta'ala nur, betul? Jadi dalam sekian alam ni dipenuhi dengan Allah Ta'ala menyatakan nur dia. Rasulullah dah pergi Isra wal Mi'raj, dia dah redah semua dah. Sampai dinding dia penghabisan, baru dia nampak nur yang malaikat tak boleh nak masuk, nur yang lebih cerah lagi, yang berlapis-lapis cahaya tadi. Nurun ala nur, berlapis cahaya tu. Rasulullah dah sampai cahaya yang penghabisan, iaitu cahaya keindahan wajah Allah. Jadi penglihatan Allah tu adalah nur, betul?
Itu yang kita pergi mana-mana, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Sebab ke mana kamu pergi, kat mana pun, arah apa pun, dia yang, sebab nur ni sekarang kau nak lari mana, semuanya nur, semuanya asalnya tu belum jadi apa-apa nur dulu. Kau nak duduk kat mana? Yang kata Allah tu tak tahu kan? Sebenarnya kau yang tak faham. Jadi itu mana pun kau pergi, tetap wajahul itu dipanggil tadi. Faham tak? Kan? Ini. Kalau kita faham ni dia, kita akan ajar anak-anak kita, bagi dia faham ni dulu. Jadi dia mana pergi dia akan rasakan. Sebab asalnya kita semua tak ada yang pertama Allah jadi nur. Jadi nyata. Nur ni adalah nyata. Sekalian alam ni nyata. Kau duduk kat bumi, dia yang suluh. Dia yang suluh semua apa yang kita nampak ni. Matahari, ke bulan, bintang, apa benda yang kita nampak ni, siapa yang suluh? Nur Allah, Nur Muhammad tu tadi. Sebab asalnya semua ni penuh dengan, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada semua. Allahu nur rus sama bau langit. Mana nur dulu, betul? Itu saya kata tadi, kamu kena buat gitu. Allah Ta'ala jadikan Quran ni so kamu berfikir supaya kamu dapat titik. Titik dia apa? Titik dia adalah itu tadi nur. Apa teman? Duduk. Jadi titik itu adalah nur. Jadi nun, huruf nun dia di atas. Ini mengaji orang kata, ini mengaji ini bukannya tinggi, tetapi mengaji ni untuk mendapat titik kesempurnaan. Untuk kita mula-mula, kita kan tadi saya cerita tadi, mula-mula bersyukur. Itu hikmah dia. Bersyukur tu kita dijadikan oleh Allah, dan kita tak ada, dijadikan Allah. Maka yang ada hanya Allah. Itu yang kita bersyukur. Dia syukur tu dia memuji dirinya. Alhamdulillah. Tu kena faham tu. Bila kita dah faham tu, barulah nanti dia kata, wahai Luqmanul Hakim, ajarkan kepada anak engkau, la tusyrik, jangan engkau jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Apa itu mensekutukan Allah? Nah, Luqman Hakim dibagi hikmah oleh Allah, syukuri nikmat Allah. Faham tak? Bila kita tak syukur nikmat Allah, kita telah apa tu? Kufur nikmat. Kufur tu kafir. Kafir tu apa? Menutupi nikmat yang berlangsung diri engkau hidup 24 jam. Engkau mengatakan ada hidup engkau. Itu namaku. Itu yang diajar oleh Luqman Hakim, disuruh oleh Allah supaya ajar anak engkau. Pertama sekali engkau kena bersyukur kepada Allah. Kemudian engkau ajarkan anak engkau jangan mempersekutukan Allah. Maknanya mengenal diri, kenal Allah lah. Senang bahasa dia. Itu. Kerana ini sangat besar dia punya kesalahan dia, Allah Ta'ala kata. Sangat besar kesalahan dia. Maknanya kesalahan yang besar sekali adalah bila engkau tak ajarkan anak engkau, tak ajarkan engkau punya isteri, tak ajarkan engkau punya siapa-siapa pun lah. Ataupun siapa-siapa pemimpin apa pun, raja apa, hebat macam mana pun, tidak dia ketahui ni, maka dia telah melakukan kufur ni. Dia tidak mensyukuri Allah. Maknanya dia tidak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, bila ada yang dapat pada dirinya, dia bersyukur, tak dapat dia kufur. Tapi bila orang dia bersyukur kepada Allah, dia kenal syukur, dia tidak kufur, maka dia akan dapat makna mengesakan Allah. Kerana syukur itu adalah dia memuji hidup kita. Kita ni makna hidup ni kita tak ada, tapi hidup kita ni tujuan dia tak lain mentajalikan dialah hidup tu memuji
kehidupan dia memuji diri. Itulah makna yang dikatakan syukur. Itulah hikmah yang Luqmanul Hakim dapat pada Allah, Rasulullah, para Nabi, wali-wali Allah. Dia dapat itu. Apa makna syukur yang sebenar. Dia tidak akan kufur. Syukur, dia tidak akan syukur sebab orang yang kenal Allah, dia akan tahu hidup dia tadi. Maka itu Nabi Adam disebut Alhamdulillah. Kerana syukur yang amat banyak itu, apa tandanya? Engkau yang tahu memuji diri kau. Kerana hidup ni semua mentajalikan kau, kebesaran, keagungan, keesaan kau. Tak ada lain. Faham tak? Maknanya dah faham bahawa kita dah. Ini yang menyebabkan sekarang ni masyarakat kita sekarang ni kat bumi tempat lain, bukan bumi sini, yang menyebabkan kita ni jadi berbala-bala, suka. Sebab kita berpegang kepada ilmu. Bukan cakap ilmu tu tak betul, tapi kau berpegang pada ilmu, kau tak berpegang pada kepengetahuan yang dikatakan hikmah yang Luqmanul Hakim, para nabi dapat. Semua hikmah. Apa tu hikmah? Dia kenal diri, kenal Allah. Itu hikmah. Ya, jangan, bukan saya cakap ilmu lain tak betul, tapi kau kena ada hikmah. Hikmah tu adalah engkau 100% bersandar diri kepada Allah. 24 jam diri engkau sentiasa dengan dia. Kau melihat, kau mendengar, hidup kau, apa saja, apa ni, kehendak-kehendak yang datang, semuanya kau merasakan 100% dia semua. Susahlah. Sebabnya kau tak buat lagi. Kehidupan pelajaran yang kau dapat lain yang Rasulullah dapat. Rasulullah ajar pada sahabat sama. Tetap ahad, mengesakan Allah, kenal kepada Allah. Bila dah kerja kenal, jadi sahabat-sahabat semuanya tidak mensekutukan Allah, tidak kufur nikmat. Jadi kita ni, kita tengok kalau tak ada pelajaran ni, tengok berapa banyak manusia-manusia yang kufur nikmat. Kita sendiri baru-baru tahu ni pun nak menjaga kan, apalagi sedang orang yang tak dapat, dan dia rasakan macam dia tu dapat. Bayangkan macam mana kita ni yang tahu ni pun nak menjaga dia, nak tu kan. Tu pasal Luqmanul Hakim dia pesan anak dia, syukur betul-betul kepada Allah, kenal kau kepada Allah betul. Hidup kau ni adalah dia memuji diri dia, jangan kau rasa adil. Dan kalau kau berbuat itu, kau telah mendapat kebaikan yang betul-betul untuk diri kau. Ya. Kemudian pesanan yang pertama kepada anaknya selepas dia bersyukur tadi, itulah hikmah yang besar. Dia dah faham. Luqman makin pesan pada anak. Mana dia pesan pada anak dia tu? Luqman Hakim dia pesan pada anak dia, jangan sekali-kali engkau mensekutukan Allah. Makna dia ajar anak dia tu kenal diri, kenal Allah. Baru dia boleh sebut jangan mensekutukan Allah. Kalau dia tak ajarkan, dia terus kata, anak dia mungkin tak faham. Pasal anak kan. Tapi apa tu tadi mensekutukan Allah? Ialah engkau merasakan ada diri engkau. Itu kesalahan yang itu ditanam kepada anak dia dulu. Sekarang rata-rata kebanyakan kita tengok, kita tak ajar anak kita gitu. Kita ajar anak kita, contohnya Iqra' lah ni, buat ayat-ayat yang banyak-banyak. Padahal tu titik je dulu tu. Kau ajarkan anak kau duduk betul-betul, matikan diri kau, tak ada nak. Kau tak mulakan gitu. Dulu-dulu pelajaran sebelum merdeka dulu, orang tua-tua dulu diajarkan anak dia, betapa sana, dudukkan sini. Sebab kita tak didedahkan macam mana cara orang dulu-dulu yang sebelum kita, sebelum merdeka tu. Cuba tengok. Dia biasa nangis-nangis, dia hantarnya kat kubur anak-anak dia. Supaya ingat pada Allah, diajarkan supaya takut hanya pada Allah. Pelajaran tu semua kita dah dilupakan sebab masuk merdeka dia masuk silbus pelajaran jenis hierarki, jenis Yahudi, jenis sistem-sistem yang mengajak kita kepada tak usah kenal, faham pada Allah. Ambil ilmu dulu.
Pasal ilmu Allah SWT yang Rasulullah ajak, maknanya diajarkan kenal dulu. Pasal kalau kita diturut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, maknanya kita terus menyembah Allah. Rasulullah bukan gitu. Rasulullah tu dia kenal dulu, baru dia kenal diri dia, dia kenal Allah, baru dia lakukan. Baru solat tu hidup, kan? Sebab solat kan saya dah cakap, solat tu dah tak ada diri. Dia dah kenal tak ada diri dia. Jadi bila datang suruh 50 rakaat ke 100 rakaat ke, setiap apa tu solat, Rasulullah tak ada masalah. Sebab bila dia dah ajar kenal 24 jam dia sentiasa solat. Kita bila ada didahulukan dengan ilmu, bukan saya cakap ilmu tak baik, jangan maknanya bila salah faham. Maknanya saya nak bagi tahu, kalau kita banyak ilmu macam mana pun, pasti kita akan tak menemui titik sebenar apa tujuan ilmu tu tadi. Tujuan segala ilmu tu, penutup dia ada ilmu mengenal Allah. Dan permulaan dia sebelum ilmu sebenarnya tetap makrifat tu, awaludin makrifat, tetap mengenal Allah. La ilaha il, tak ada yang ada hanya Allah. Tetap yang datang pun daripada awalu, akhiru, zakhiru, batin, dia tu titik tu tadi mana. Apa pun daripada awal, daripada akhir, macam mana dalam perjalanan hidup zahir dan batin, tetap mengesakan Allah. Tapi kita tak train anak kita tu. Tapi Luqman Hakim dalam Quran, Allah Ta'ala kata, surah Luqman, ya bunaya la tusyrik bil, jangan mensekutukan. Wahai anakku, jangan, kerana ini adalah Allah Ta'ala pesan, dosa yang sangat, kesalahan yang sangat besar. Tapi kita tak arahkan anak kita sekarang. Anak kita dah besar sampai apa, jadi dia melakukan ni, dah terbiasa melakukan sekutu-sekutu. Maknanya dia dah ada kan, maknanya dia bila akhir balik dia masuk jadi bukan akhir balik, dia tak sampai tak lagi banyak melahirkan anak-anak yang, sedangkan dulu sebelum merdeka melahirkan banyak manusia-manusia yang takut pada Allah, kenal pada Allah tu dulu. Tak lari tajuk kan. Itu tadi. Itu ya punca dia. Cuba kita perhatikan. Nampak benda ni macam alah, saja ni cerita mengenal diri, mengenal Allah. Kita dah kenal lah diri kita. Kenal macam mana? Cakap boleh lah, kenal diri, kenal Allah. Kau cakap. Tapi bila kau kelakuan yang ditengok pada diri kita, engkau ada lagi merasa diri engkau tidak layak, tak ada tanda yang menunjukkan bahawa engkau tu kenal Allah. Engkau hanya mulut kau berpuluh-puluh ribu sebut aku kenal Allah, aku sebut nama Allah selalu, aku kenal, aku faham. Duduk terus. Ya. Tu tanpa kita fahami. Saya tadi bukan saya cakap ilmu-ilmu ni semua tolak tepi, bukan. Saya cakap kau nak belajar, jangan sampai nanti ini yang mustahak ni, bekas dia tadi, bekas nak isi ilmu tadi, kau tak faham. Jadi saya nak gitu. Jadi kalau dah banyak sangat ilmu-ilmu yang lain selain ilmu ni tadi, mengenal diri dengan Allah, nanti kau susah nak patah balik. Sebab kau dah terbiasa. Jadi ibaratnya orang dah sanjung kau, dah minta fatwa kau, jadi engkau rasa macam kau ni dah cukup sombong, cukup macam iblis lah. Padahal di sisi Allah engkau ni belum lagi. Engkau belum kenal Allah betul-betul lagi. Engkau hanya ahli kitab. Engkau ya syok sendiri, kau kata engkau ni ulama. Engkau minta maaf, bukan sini lah. Maknanya maksud saya bumi lain. Jangan terasa ulama ke mufti. Bukan saya bagi tahu mufti yang kat dunia sini. Maknanya tempat lain punya dunia. Tak ada kena-mengena. Saya bukan bagi tahu share ke apa benda ke ulama ke mufti ke orang kuat agama ke ustaz-ustaz. Saya tak cakap dia. Saya cakap ni bumi lain. Cuma saya cakap gitu. Mereka ni bila mereka rasa mereka dah cukup, mereka rasa macam apa nak dengar cerita ni, balik-balik cerita mengenal diri, mengenal Allah. Dia rasa banyak lagi ilmu-ilmu lain. Memang banyak ilmu lain, tapi banyak ilmu lain itu tidak sama dengan ilmu mengenal diri, mengenal Allah. Ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni, dia lebih mustahak daripada ilmu-ilmu lain. Bukan saya cakap lain tak mustahak, lebih mustahak sebab dia adalah bekas ataupun asas. Untuk mengambil ilmu-ilmu yang lain perlukan bekas, wadah yang sentiasa mengesakan
Bila masuk ilmu makrifat, ilmu tinggi macam mana pun, PhD, bapak moyang PhD, bila masuk tetap mentauhidkan Allah, tidak menyombongkan diri macam iblis. Iblis tak ada bekas untuk mengesakan Allah. Dia punya bekas Allah bagi bekas untuk menyombongkan diri dia. Bekas yang Allah bagi. Jadi ini kita tidak, kita naluri kita manusia Allah bagi special. Ya. Kita jangan robah. Diri kita Allah dah letakkan. Saya tak kisah orang kata saya Wahabi ke, Syiah ke, ilmu manung galeng ke, wahdatul wujud, dia pedulilah. Orang kata saya tak Islam pun saya tak kisah. Dia yang kata pula si Haji ni bukan Islam ni, dia kata dia tak Islam. Bukan maksud saya kata kalau orang kata saya tak Islam pun saya tak kisah. Sebab saya mengkaji lagi manusia tu. Kamu sekarang Islam dulu ke manusia dulu? Mengapa kamu tak kaji manusia, mengapa kaji Islam dulu? Salah tak? Biar logik lah. Allah akan soal manusia. Manusia tu ingat tak hebat ke? Islam hebat ke manusia lagi hebat? Kalau manusia tu tak ada, boleh Islam? Manusia lagi hebat tak Allah jadikan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Indadzina indallahil, aku dulu baru jangan salah faham. Si Haji kata Islam ni tak guna. Bukan maksud kau, jangan edit lah. Aku cakap tadi manusia dulu Allah jadikan Adam. Jadi kau ni sekarang jadikan diri kau manusia yang kenal manusia. Kalau orang tak kata Islam, jangan mengamuk lah. Dan kau nampak orang Kristian, kau jangan kata kau baik pula, kau Islam. Manusia tu tak manusia baik, sudahlah. Janganlah menyalahkan dia Kristian. Oh Kristian, dia nak cuba pakai kalimah Allah. Jangan, biarlah dia nak pakai kalimah Allah. Dia manusia kan. Tuhan dia Allah kan. Kau ni larang buat apa? Tak dia guna jalan lain. Kau yang guna jalan lain. Tu tadi. Jangan kita mudah-mudah sangat rasa kita ni dah betul. Kita ingat kita Islam, kita dah suci, kita bersih. Agama lain jangan tersilap kita ni. Kaji dulu manusia. Manusia pun kita belum kaji betul-betul. Manusia yang macam mana kita ni. Yang kata Allah Ta'ala, kalau kita kenal lah manusia tu, dia adalah ahsani tak. Jadi tak ada kita nak berbalah-balah Islam dengan dia, tak ada. Rasulullah pun tak ada balah-balah dia. Wala a'maluna walakum a'ma. Bagi engkau agama engkau, bagi aku agama aku. Ada suruh perang agama. Allah suruh tak ada. Allah Ta'ala kata wala a'maluna walakum bagi engkau amalan kau, bagi aku amalan. Aku tidak sembah apa yang kau sembah dan engkau pun tak sembah. Ada disuruh bunuh ke orang kafir ada? Mana ada? Allah suruh cakap yang manis begitu. Kita mentaliti kita tak faham saya dah nak. Oh, dia akan mencari jalan untuk rosakkan kita. Engkau yang tak dengan Allah memanglah jatuh. Kau takutlah dengan dia. Sebab kau berkenal, kau tu manusia, kau tahu kita adalah daripada satu, iaitu manusia, itu nama Adam, kan? Dah. Itu yang dia takut. Bila kita ada rasa begitu, rasa sayang, maka tinggi tingkatan bila kita tahu manusia yang sebenar manusia. Dia daripada satu, berkasih sayang. Semua asal daripada satu. Kau Bangladesh ke, kau Burma ke, kau Nepal ke, kau China ke, kau Arab Saudi ke, apa bang. Tak kira asal manusia, engkau adalah satu daripada itu saudara. Satu daripada satu daripada. Kan? Tu. Jadi berbalah-balah tu, saya cakap tadi, berbalah-balah tu janganlah. Kalau rasa nak punca nak balah, jangan jauhkanlah. Jauhkan, Rasulullah kata jauhkan benda-benda yang taqrabuz zina tadi. Allah Ta'ala kata kan, wala taqrabu taqarab, jangan dekat, taqarab, jangan dekat zina. Zina kalau pahaman kita memang kita ingat lelaki dengan perempuan bukan muhrim, kita jauhkan. Itu salah satu dia. Tapi yang paling besar dia adalah kau mengakui ada diri kau, ya. Kau berada di dalam zina. Kau dah menghampiri kepada kesalahan yang besar. Taqrabu wala taqrabu, jangan hampir, taqrab. Jangan dekati, qurab. Tak boleh.
Berfikir untuk kita nak rasa ada diri, baru nak fikir ada rasa diri dia cepat. Tu dah hampir tu. Nak hampir pada perbuatan kufar. Perbuatan saudara setan, geng dengan setan. Geng dengan mana orang bentuk yang menutupi Allah Ta'ala punya hak. Kufar mana. Dia rasa dia yang ada. Jadi kesombongan dia rasa diri dia yang dia menutupi. Sebenarnya tu hak Allah, dia rasa hak dia. Tu tadi. Jadi bagaimana kita nak, sekarang tu saya cakap tadi, kita kena Isra wal Mi'raj ni mana pindah supaya pengetahuan kita betul-betul kenal kepada Allah. Isra wal Mi'raj ni Allah perkenalkan diri dia betul-betul kepada Rasulullah SAW. Mana Rasulullah ni terlalu dekat, qarib, dekat tu sampai hilang Rasulullah, yang ada hanya Allah tu yang dinamakan dia. Itu maknanya dia dah kenal Allah. Tapi kalau kau kata kau kenal diri, kau kenal Allah, tapi kau rasa ada kedirian, kau belum lagi kenal. Tak, maaf saya cakap lah. Jangan anggap maknanya senang benda ni. Dan jangan anggap susah pula. Sebab Allah memang berkehendak kepada kita. Jadi kita nak cakap besar kita senang pun tak boleh, kita nak cakap susah sangat tak boleh. Jadi Allah tu tahu kita kena betul-betul. Allah, saya ada cakap dia keliling ni tadi, kita ni semua Allah punya suluh lah. Mana Allah sentiasa nyatakan 24 jam daripada dulu, bila-bila pun dia menyatakan diri dia semua. Kita ni kita tak ada. Jadi bila kita ni bila dapat penglihatan, kita ingat kita melihat dengan penglihatan kita. Kita melihat dengan kita hidup, kita rasa kita punya hidup. Perjalanan hidup ni kita rasa hidup ni kita. Itu aja dah syirik dah. Itu aja dah kita merasa kita hidup ni. Itu aja dah syirik dah. Maknanya dua. Betul? Susah lah macam ni. Bukan masalah susah sekarang ni. Engkau dah lari konsep, engkau tak belajar yang ni dulu. Tapi tak apalah, tak kira lah kau umur berapa baru kau nak sedar ke, engkau dah tinggi mana ilmu kau baru nak sedar ke, tak kisah. Yang penting kau kena dapatkan sebelum kau mati. Jadi bila kau dapat ni, besok kau mati aku lega lah. Tapi kau mati kau tak dapat benda ni, Allah tak lega, Rasulullah pun tak lega. Sebab Allah memang nak kita ni kenal dia lah. Tu. Mengapa kau tutupi? Aku dah jelas nyata dah. Hari-hari kita bagi anak kita duit, bagi pada faham, tapi dia tak faham-faham. Kita bagi lagi. Satu masa kita jemur tak? 4-5 tahun kita bagi-bagi anak kita tak mau faham, tak mau ikut kita. Jemur tak faham. Tapi Allah tak jemur tau. Dia bagi lagi. Macam-macam perumpamaan tak henti-henti. Allah sebut berapa kali ulang dalam surah Rahman? 20 berapa kali? Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau 2 kali ulang pun maksudnya banyak dah Allah ulang. Tapi ni berpuluh kali, makna lebih banyak Allah tahu. Dia ulang-ulang tu sebab dia tahu manusia ni suka lupa diri. Bila susah kau main, gelisah betul-betul. Bila dah hilang susah, lupa. Sikit aja yang betul-betul. Jadi kita berhati-hatilah, jangan jadi orang yang kufur nikmat. Allah hidangkan berbagai macam nikmat, dia tak nampak, dia nampak yang lain. Menangis. Cik, mak saya kena jual, saya hutang belum habis bayar lagi, dapatlah sikit. Jual 250,000. Tolak hutang semua, 150, tinggal 100,000 je. Sekarang ni saya duduk rumah sewa. Tu adalah belanja 150,000 jual rumah tu, tolak hutang apa semua. Kenapa kau menangis? Yalah, saya rumah dah kena jual, saya duduk rumah sewa, cakap. Kau tahu orang tu orang lagi susah pada engkau. Yang hidup dia tak pernah memiliki rumah, dia duduk rumah sewa aje. Engkau ada 150,000, 100,000 balance. Dia ni tak ada. Dia kena bekerja cukup bulan, silat-silat dapat bayar duit sewa rumah 500, 600. Kadang-kadang tak dapat, tangguh dulu bulan depan. Bayar 2 bulan sekali. Kak, ada orang lagi susah ni, yang kau nak pergi menangis ni apa? Banyak lagi nikmat lain Allah bagi. Kenapa yang sikit macam ni kau kelang kabut?
Dia fikirkan itu je dia punya, yang lain Allah bagi punya banyak. Itu saya cakap tadi, manusia ni sikit yang betul-betul lah. Jadi janganlah kita jadi orang yang banyak yang macam tu. Memang itulah nama dia neraka jahanam. Itulah nama azab. Bila engkau tak pandai nak mensyukuri nikmat Allah, engkau nampak yang tak ada, yang dibagi 100, satu hilang, yang satu kau ingat-ingat tu. Punya bahaya manusia hidup ni. Punya bahaya manusia ni kalau dia tak kenal diri. Apa makna kesyukuran tu tadi? Itu dah mensekutukan Allah, itu dah mensyirikkan Allah, mempertikaikan. Kalau Allah bagi, boleh bagi engkau, tak ada masalah dia bagi, tapi engkau lagi jauh pada Allah. Itu dia bagi engkau 100, dia ambil satu lah, 99 tinggal lagi. Engkau nak mengeluh, padahal dia ambil satu tu supaya dia nak bagi engkau sedar nikmat tu banyak 99 tu. Betul? Punya sayang Allah Ta'ala. Tapi engkau buat tak akhlak engkau dengan Allah ya. Engkau tak kenal diri, tak kenal Allah. Kau selamba ya. Kau gunakan kudratullah. Kau macam-macam gunakan tu nikmat. Kau tak nampak tu ke? Fabi ayyi ala'i rabbikum, mana satu yang kau nak dustakan lagi, wahai jin dan manusia? Apanya yang kau nak tak puas hati dengan Allah lagi? Tak ada dia bagi untuk nyusahkan kau lah. Dia bagi tu tujuan lain untuk supaya kau jangan lupa pada dia. Dia tarik sikit je. Kan? Sakit gigi sikit dia bagi kan. Padahal semua sihat kan, gigi aja sikit. Kau nak bawa sampai jadi ke otak kerajaan kau, sampai kau rasa semua sakit pula. Sakit gigi, ya Allah ni sikit ni. Nabi Ayub lagi seluruh anggota dia sakit, ya Allah. Ini sikit, ya Allah. Ya, ajarlah dia. Lupa engkau, ya Allah, lagi bahaya Allah daripada sakit gigi aku ni. Ya, dok ingat sakit gigi sakit baik, aku ingat engkau, ya Allah, yang mengingat aku daripada sebenarnya Allah nak bagi latihan ke situ. Allah sayangkan kita kan. Dia bagi latihan gitu. Kau kerja, asyik-asyik dapat beres ya duit kan. Sekali dia bagi sikit, bulan ni tergendala sikit. Kau pun dah melata kan, tarik handbrake dia bagi ingat kat dia. Dalam susah tu ada kalau terus dia bagi, engkau hanyut. Sekali dia sentap, kau dah tak boleh dalam keadaan kufur, tak mensyukuri nikmat Allah. Jadi apa saja dalam kehidupan kita, semuanya Allah, maknanya sekian alam ni semua kau pergi, Allah menyuluh, menyatakan diri dia. Saya kata tadi kan, belum jadi apa-apa semua Nur Muhammad keliling sekian alam ni, dinding dia. Sekian alam tu nur. Daripada nur tu baru Allah jadikan 7 lapis langit tu yang bisa isi-isinya. Jadi yang suluh siapa? Nur ni yang suluh. Bukan kita nampak cawan ni sekarang ni, bukan kita nampak cawan ni. Tapi nur dia yang suluh. Tu tadi. Jadi ada malam ada siang lagi tak kalau kita duduk kat situ? Mana ada malam ada siang lagi? Tak. Tak ada malam, tak ada siang dah. Sentiasa bercahaya. Sebab matahari yang kita kata dia siang tu sebab dia disuluh oleh cahaya. Dan bila kita duduk kat cahaya, ada lagi malam tak? Ada lagi gelap tak? Mana ada? Sentiasa kita nampak nyata Allah je. Ada gelap lagi? Nurun ala nur, cahaya di sebalik cahaya. Cahaya berlapisan cahaya. Allah menunjukkan yahdillahu linuri may yasha wa yadribullahu al-amsa, dan berbagai-bagai amsal perumpamaan dalam disuluh tu tadi. Tak faham lagi, dia yang suluh bagi faham. Tak nampak ke dia lagi rasa kau nampak benda yang disuluh tu ke tak nampak siapa yang suluh tu. Mana kita nak pergi pun kita pergi, tetap wa huwa ma'akum dia pasal dia sentiasa sebelum ada apa-apa dia nyuluh terang nyata dia je. Dia kata tak ada rasa benda ni macam tinggi ke harus pelajaran ni dah supi ni, kita kena belajar yang syariat, dia belajar dulu fiqh dulu, belajar ini dah si Aziz ni ilmu dia dah bukan sebenarnya inilah dikatakan awal kita kena kenal
Awal tu. Ini kalau kau kata tinggi, aku pun pelik. Pasal ni ilmu pun titik pun belum. Titik ni pun belum, dia gaib. Kita mempelajari titik yang gaib, yang sebelum jadi apa-apa. Siapa yang menjadikan gaib tu tadi? Ghaibal ghuyub, Allah SWT. Di kalangan yang gaib ada lagi yang maha gaib, dia panggil ghaibal ghuyub. Tu kata tadi, apa pun di dalam diri kamu, apa pun di dalam di luar yang kamu buat nyata, semuanya Allah ketahui. Kerana dia menjadikan yang zahir dan batin, awal dan semua dia. Apa ada, mana lagi tempat kau nak pergi yang tak ada Allah? Ibarat gitulah. Mana ada dalam hati kau yang tak diketahui oleh Allah? Sebab dia menjadikan. Apa berita nak sampai, apa fikiran kau nak, semua dia yang menyuluh. Engkau nak rasa sini Allah tak tahu. Bila kita dah kenal diri, kenal Allah, kita dah tak ada, kita merasakan semuanya dia. Kalau kita kata kita ada kudrat, kita dah menutupi kudrat yang Allah punya. Kita kata kudrat tu kita punya sebab kita mengakui kita. Padahal dia jadikan tu untuk mengakui keesaan dia yang memiliki kudrat, dia yang mempunyai muridun, kehendak. Cuba proses-proses, lama-lama kita tahu, ya Allah, tak ada apa aku ni. Betul lah kalimah tu kita sebut la ilaha. Ya, betul lah. Itu ialah sebenarnya kehidupan. Menyatakan dia yang betul, itulah tempat manis dia ada pahit. Masalah kau nak rasa ada solat pun nak rasa ada diri, habislah. Tak dapat khusyuk lah, tak dapatlah kesedapan, kemanisan. Itulah kemanisan sebenarnya yang Rasulullah maksudkan, mengesakan Allah tu manis tiada pahit. Alhamdulillah, ya. Ini maknanya satu lagi perjalanan yang Allah Ta'ala tunjukkan. Untuk tak kira kita nak ajar anak-anak kita, isteri kita, daripada yang bawah baru lahir, daripada kecil sampai kepada pelajaran yang hebat-hebat macam mana pun, orang yang Islam ke bukan Islam, asal nama manusia, dia pasti boleh faham. Siapa yang dengar YouTube ni yang bukan Islam pun pasti akan tak faham. Sebab ni daripada Allah ni, dia bukan untuk Islam. Yang daripada Allah, daripada Rasulullah ni, semua untuk semua rahmatan lil alam. Jadi kita tak, siapa pun boleh buka sampai dia keserang kau lah, kau nak nilainya, kan? Kalau kau betul-betul ambil wuduk, betul-betul serang, dengar betul-betul cerita ni tadi, Allah izinkan kau dalam keadaan suci, dia akan sucikan lagi. Dia akan sucikan diri kau. Kau akan disuluh oleh Allah. Tapi yang betul-betul lah. Tapi kalau kau tengok tu sambil macam kau tengok cerita cerita Piramli ke, James Bond ke, cerita apa benda tu kau nak cara baring ke, cara apa, tu terserah. Sebab engkau yang nak menilai tu tadi, engkau. Jadi Allah tu sehalus biji sawi sekalipun Allah tahu apa dalam, kalau yang buruk. Kalau yang elok halus pun Allah tetap tak. Tapi yang beruntungnya engkau betul-betul rasakan ini daripada Allah. Tu. Ini daripada Allah. Jangan ingat ni daripada si Ajis ke, tak ada. Ini bukan daripada saya. Ini daripada Allah, Rasul, mana betul-betul kita tak ada kepentingan apa-apa. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum, Allah suruh ikuti orang yang dalam diri orang yang menyampaikan tu tadi, dia tak ada apa-apa kepentingan. Ittabi'u, ikutlah dia. Allah sendiri cakap. Tapi kalau kau tak nak ikut, terserah kau. Aku pun tak ada masalah. Sebab aku berkata ni sebab aku dah bereskan tajaliat apa yang Allah suruh tajalikan untuk mengesahkan dia, bukan mengesahkan aku. Bukan nak top ke dalam YouTube ke, tak ada makna semua tu. Aku dah cukup top dengan Allah dah. Tak perlu lagi satu dunia isi dia malaikat ke apa pun memuji kita pun kita tak ada. Sebab kita dah dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal, cukup dengan Allah nikmat. Kita tak rasa. Kan? Malaikat pun kita pusing, bukan kita nak hina dia. Dia dah memang dia hormat kita, kita biasa jelah. Kan? Jangan rasa kembang lah. Sebab kita dah dengan Allah tu. Dia suruh hormat tu sebab Allah yang suruh hormat kita. Sebab kita ni menceritakan apa?
Tak ada lain. Dia akan datang automatik. Tanazzalu malaikatu war. Macam mana Rasulullah tadi. Dia dengan Allah, semua malaikat-malaikat semua berkitar. Semua mentaati. Semuanya ikut sistem yang Allah Ta'ala atur. Tak ada satu pun yang tak mengikuti. Semuanya mengikut. Tapi kita kata, kenapa iblis tak ikut tu? Kita tak faham sebab kita masih nampak iblis tu tadi iblis. Kita nampak Adam tu, kita nampak Adam. Salah kita. Kita iblis, kita tak nampak. Dalam iblis tu siapa yang menghidupkan dia? Hidup dalam iblis tu siapa hidupkan? Kalau kita nampak itu, selamat tak kita? Tapi kalau kita nampak iblisnya sombong ni, kita akan jadi dia satu perbalahan dengan dia. Macam Adam tadi. Kalau malaikat tu tadi disuruh hormat sujud dengan Adam, malaikat tu dia bukan nampak Adam. Dia nampak siapa dalam Adam? Dia nampak tadi rahsia Allah hidup dalam diri Adam tu. Kata Allah yang suruh kita lah. Tu tadi. Jadi kita nak faham gitu. Itu kita nampak semua nanti bila kita dah kenal semua sekian alam ni semuanya mengikuti sistem-sistem Allah. Jadi bila kita buat dalam Fatihah kan kita kata Maliki Yaumiddin, apa makna dia tu? Apa? Maknanya dia Malik, Allah merajai sekalian hari yang din. Hari din. Hari din tu hari apa? Hari pembalasan. Itu ya kita punya tafsir ke situ. Sedangkan Maliki Yaumiddin, setiap detik, setiap saat semua Allah, dia yang Malik menguah. Dia yang itulah. Maliki Yaumiddin kita nampak hari sana jauhnya. Sekarang ni dia tak atur kau. Maliki Yaumiddin kita ingat semua ni sekarang ni dia semua dia atur. Ditakbiri oleh Allah. Tak ada satu makhluk pun angin apa ni bergerak pun pasti semua Allah. Semut dalam batu yang kita tak nampak waktu malam, semua Allah yang gerak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in. Sabarlah sekali lepas solat. Mantap. Tapi tak faham. Ada lagi la ilaha illallah, ada lagi. Dan sebut mantap tu boleh sebut lagi, ada lagi kita. La ilaha illallah tak ada. Buatlah dulu tu dulu baru sebut. Kita sebut dah banyak kali tak terbuat benda yang apa dia salahnya. Kita telah menutupi munafik diri kita tadi. Berpura-pura orang menyebut, bukan saya tak bagi sebut ya. Pun sebut tanpa anda faham hadir Allah Ta'ala tadi. Bahayanya tak terasa kita tu dia lah semuanya. Kita masih ada rasa di luar benda tu. Sebutan yang kita puja, yang kita sanjung tadi, bukan siapa yang hak milik tu tadi. Tapi kita sebut dia. La ilaha illallah, tak ada lain melainkan dia, tapi kita rasa kita ada dia lagi. Bilanya kita nak ubah sistem tu tadi. Yang kepura-puraan kita rasa betul dah, padahal tak betul. Sebut aja nama Allah betul, tapi rasanya tak kena maqam dia. Bila siapa yang nak tegur kita? Inilah bersyukur kita dapat pengajian ni lagi. Ya, perbetulkan maknanya. Jangan kita bersebut tanpa kita faham di hadapan Allah. Allah tu tahu apa yang dalam sudur kita. Faham tak faham tu. Engkau disebut dia pun dia tahu. Kau ni sebut dia bukan faham aku ni. Saya pernah tengah berdoa ni, otak ke lain. Doa tapi otak ke lain. Dia tolak mau. Saya kena. Jam tu juga depan orang ramai dia pergi. Atau Allah sayang dia tegur kita. Kalau kita berdoa kau tak hadirkan dia, kau hadirkan kau punya doa tadi. Dia tu kau tak hadir. Faham tak? Halus je benda dia kan. Kalau kita biarkan lama-lama, bila kita nak start? Tak apalah, si Haji ni tinggi ni, ambil yang rendah dulu. Sampai kau mampus pun kau tak belajar benda nanti. Kau tertipu nantilah. Kan? Alasannya tadi. Jangan. Kesian aku tengok kau orang. Jadi ubahlah. Jangan duduk dah merasa diri tu dah betul lah beramal, padahal di sisi Allah Ta'ala kata belum lagi. Dia belum berakhlak betul dengan aku betul-betul lagi ni. Dia belum lagi betul-betul. Dia tak rasa lagi dia angkat, dia dah 24 jam dia tak mau jaga lagi. Dia belum lagi tahap maknanya dia takut nak merasa ada diri. Dia belum tahap tu lagi, mana dia belum. Allah tahu peringkat kau tu macam mana lah.
Kan? Allah nak sampai peringkat kau nak ada diri pun takut. Itu dia betul hamba ku. Fad'uli fi, inilah golongan hamba ku yang betul-betul ibadah. Dia tak ada rasa ada, berdiri ada. Proses. Duduk dalam pelajaran ni proses. Tak apa. Orang kat luar ni memang dah. Apa kau suruh jadi, kau makin bodoh dia buatnya kau ni. Orang kat luar memanglah itu. Tengok aku tak kena bodoh pun. Kenapa? Aku tak belajar. Engkau lagi 2 kali bodoh. Tak belajar, kau orang yang pergi belajar pula kau kata bodoh. Memang orang belajar tu memang harus kena bodoh. Belajar harus kena bodoh. Itu makna belajar. Selepas tu nanti akan proses jadi baik. Belajar, pergi belajar dengan guru mesti sesat. Jangan biar orang kata sesat. Sesat dalam belajar.